kita akan masuk dalam satu bab yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu bila kita lihat gambar yang ke depan ni, apa yang terlintas sebenarnya dalam kepala kita? Pelancong, ibadah, okey, lagi? Ibadah haji. Apa lagi yang terlintas? Biasa pikiran dalam otak kita bila kita nampak musafir. Okey? Kan? Apakah yang dimaksudkan dengan solat jamak dan qasar? Mengaplikasikan solat jamak dan qasar apabila berlaku dalam situasi yang diperlukan. Contohnya ialah ketika kita nak musafir. Adakah semua musafir boleh kita solat jamak dan qasar? Betul. Tak semua solat tak semua musafir kita boleh solat jamak dan qasar. Okey. Seterusnya ialah kita pergi kepada pengertian. Dalam mana-mana subjek, dalam mana-mana topik kita belajar, first kali kita kena tahu ialah paling penting. Mesti kena tahu pengertian. Ataupun bahasa lainnya ialah definisi. Ataupun takrif. Wajib kita tahu. Sebab apa? Kalau kita tak tahu apakah yang dimasukkan dalam musafir, maka kita tak akan tahu apa isi konten-konten yang ada dalam musafir tersebut. Kalau kita tak tahu tajuk kita tak tahu apa maksud sebenar tajuk kita akan sesat dalam ilmu kita. Okey? Kita akan sesat, kita tak nampak, kita tak hilang fokus kita. Okey, jadi sekarang kita akan pergi kepada pengajian musafir. Yang pertama sekali, musafir ialah seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh melebihi 2 marhalah. Okey, seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh yang melebihi 2 marhalah. Apakah yang dimaksudkan dengan 2 marhalah? 2 marhalah ialah tanda kiraan zaman-zaman dahulu. Zaman-zaman belum ada kilometer, belum ada batu, kita gunakan marhalah ulama-ulama dahulu. Tapi zaman sekarang kita menggunakan kilometer. Jadi kilometer ni bergantung kepada setiap negeri. Okey, ada negeri contoh, negeri Selangor. Dia mengatakan 2 marhalah ialah jarak perjalanan dalam 81 km. Ada negeri mengatakan, panduan mengatakan 2 marhalah ialah 90 km. Ada negeri yang mengatakan 89. Jadi awak kena tengok kat mana negeri awak duduk. Sekarang awak duduk di Sarawak. Awak pun musafir dalam Sarawak. Okey, awak buka Google terus check berapa marhalah, berapa kilometer untuk negeri Sarawak. Okey. Itu ialah pengertian yang pertama ataupun syarat yang pertama untuk seorang tu digelarkan ataupun diberi status sebagai musafir. Yang kedua ialah tidak merancang untuk menetap di destinasi melebihi 3 hari. Apakah yang dimaksudkan yang tidak merancang? Kalau awak pergi ke Kuching hari ini, awak tak rancang nak duduk berapa hari pun katanya. Adakah awak boleh solat jamak dan qasar? Boleh tak? Kuching 600-700 km ni. Yang melebihi 81 km. Boleh tak solat jamak dan qasar? Jawapannya ialah boleh. Boleh, tapi bila dah sampai ke Kuching, tak boleh solat jamak dan qasar. Dalam perjalanan nanti boleh solat jamak dan qasar. Okey, dan sampai Kuching tak boleh solat jamak dan qasar. Kenapa? Kerana awak tidak menetapkan berapa hari, berapa lama awak nak duduk. Contoh kalau awak duduk di situ, okey, saya nak pergi Kuching, saya nak duduk selama 4 hari. Boleh saya solat jamak dan qasar? Boleh. Sepanjang perjalanan saya, sebelum saya sampai ke Kuching tu, saya boleh solat jamak dan qasar. Bila saya sampai ke Kuching, boleh tak saya solat jamak dan qasar? Tak boleh. Sebab apa?
Sebab dah sampai butik. Satu lagi sebab. Sebab niat dia nak menetap di situ melebihi 3 hari. Okey, clear kan? Baik, saya akan tanya sekali lagi. Okey, yang ketiga ialah tujuan perjalanan itu bukan untuk bermaksiat. Okey. Awak nak pergi butik, nak pergi tengok ceramah Ustaz Somad. Boleh ke tak? Boleh. Awak nak pergi butik, nak pergi tidak dijauhkan, nak pergi tengok pesta, apa-apa pesta yang bermaksiat, festival yang maksiat, nak pergi berjudi, tak dijauhkan. Awak pergi butik semata-mata nak berjudi ke? Boleh tak awak nak salah jawab anak kakak? Tak boleh. Daripada mana awak tak boleh salah jawab anak kakak? Daripada mana? Daripada dulu lagi awak tak boleh salah jawab anak kakak. Perjalanan sebelum awak sampai pun awak tak boleh salah jawab anak kakak. Sebab apa? Tujuan awak ialah untuk melakukan maksiat. Berbeza dengan tadi, yang pertama dan kedua tadi. Dia boleh salah jawab anak kakak. Sebagai perjalanan, bila dah sampai destinasi, dia tak boleh salah jawab anak kakak. Yang ketiga ni, daripada awal-awal lagi, dia terus tak boleh salah jawab anak kakak. Jadi kita tengok niat kita. Okey, yang keempat ialah destinasi perjalanan ditetapkan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan destinasi perjalanan ditetapkan? Contoh. Saya start kereta. Ayah saya, Abdul start kereta dengan kawan-kawan dia. Dia tak tahu pergi mana. Dia pusing dulu buatan lah. Dia pergi Miri. Lepas tu dia dah pergi Miri, dia buatan lagi. Pergi Kudik kat lah. Jalan-jalan merayap. Tak tahu tak ada arah tuju, tak ada masa depan. Betul kan? Betul, okey. Boleh tak dia salah jawab anak-anak? Tak boleh. Walaupun melebihi 600 km dan 600 km lah. Tapi dia tak ada destinasi nak pergi. Dia hanya merayap. Walaupun merayap tu orang yang sini pasal kawat tak pergi. Jalan-jalan tak tahu nak mana. Melebihi 80 km tetap tidak boleh solat jamak dan qasar. Jadi sebelum awak nak bermusafir, sebelum awak nak solat jamak dan qasar, pastikan jarak awak melebihi 81 km. Okey. Awak nak duduk kat mana? Destinasi awak tu melebihi berapa hari? 3 hari ke? 2 hari ke? 5 hari ke? 4 hari ke? Awak kena tetapkan. Kemudian, yang ketiga ialah tujuan bukan untuk tujuan bermaksiat. Dan yang keempat ialah menetapkan destinasi ke mana awak pergi. Okey. Saya akan bagi contoh lebih detail sebab ni kita akan nampak dengan contoh tu mungkin kita akan nampak lebih jelas. Okey. Sebelum tu, setiap orang dia memegang satu status daripada 3 status. Yang pertama ialah dia dikira sebagai warga negara ataupun dipanggil sebagai bermasyarakat. Okey, bermasyarakat. Yang kedua dipanggil sebagai bermasyarakat. Bukan bermukim. Dan yang ketiga ialah dipanggil sebagai musafir. Ada 3 status ni ya. Okey. Siapa orang yang musafir? Saya dikira musafir ke? Tidak. So, seseorang yang duduk melebihi satu tempat melebihi 3 hari tidak dikira sebagai musafir. Jadi kalau orang musafir ni adalah orang yang dalam perjalanan. Dia bukan duduk kat kampung dia bukan duduk kat rumah dia sedang dalam perjalanan. Itu ialah orang yang bermusafir. Status dia ialah status musafir. Jadi dia bukan status musafir, dia boleh solat jamak dan qasar. Kita akan masuk solat jamak dan qasar sekejap lagi. Dan yang kedua ialah bermukim. Okey, bermukim dengan masyarakat apa beza? Bermukim dan bermasyarakat. Contoh,
Dulu saya belajar di Mesir selama 5 tahun. Sepanjang saya duduk kat Mesir 5 tahun tu, adakah saya dikira bermasyarakat ataupun sudah dikira bermukmin? Saya dikira sebagai bermukmin. Sekarang saya duduk kat Bengkulu. Rumah saya dekat Johor. Saya dikira masyarakat ke ataupun saya bermukmin? Sebab apa? Dia berhenti haji, okey. Jawapannya ialah beza bermasyarakat dengan bermukmin ialah bermasyarakat dia berniat untuk mati, namanya mati di tempat tersebut. Contoh saya dekat Selangor, saya dekat Mesir dulu. Saya niat saya nak mati di situ, saya nak hidup, saya nak mati di situ. Saya nak hidup kat situ namanya. Tak ada, saya tak ada niat. Saya niat saya nak balik ke kampung saya. Kan saya kat situ dulu. Adakah saya niat saya nak duduk kat sini sampai saya tua, sampai saya mati? Saya tak ada niat. Kalau saya tukar niat saya duduk sini sampai mati, maka saya fikir sebagai masyarakat. Tapi saya tak ada niat. Saya niat saya nak balik ke kampung saya. Nak dekat dengan keluarga saya, contoh. Itu beza bermukmin dan bermasyarakat. Okay? Bermukmin, dia duduk kat mana-mana tapi melebihi daripada 3 hari. Jadi tak ada niat pun nak mati ke situ. Okay. Jelas? Untuk musafir, kita ada beberapa keringanan ataupun kita ada bagi sebagai di satu kelonggaran kepada sesiapa yang memegang status musafir. Yang pertama sekali ialah dia dibenarkan untuk solat jamak dan puasa dan keterangan sekali. Yang kedua, orang yang bermusafir diberikan apa lagi? Keringanan yang diberikan. Dia boleh solat dan dia boleh meninggalkan solat. Dia boleh meninggalkan puasa Ramadan. Okay. Dia boleh tak puasa Ramadan. Jadi siapa yang tak puasa Ramadan tu, inilah dia musafir ke tak? Kalau musafir tu salah lah. Okay. Dan ada beberapa lagi yang perkara, contohnya adalah ketika peperangan, ketika doktor maka bedah yang sedang merawat sakit dia yang memerlukan doktor maka bedah dia akan merawat sakit yang kritikal bahawa dia ada ada 12 jam, ada yang 16 jam. So dalam 12 jam, 16 jam tu macam mana? Adakah dia perlu tak kali azan ni dia kena pergi solat, kena buka baju-baju dia, kain-kain apa semua, basuh baju, buka baju, ambil wudhu. Jadi dia tengah hati tu. Dan dia tengah kritikal. So dia dibenarkan untuk solat jamak dan puasa. Wajib solat, tetap solat. Okey, sekarang kita pergi kepada pengajian jamak. Pengajian jamak ialah menghimpun 2 solat dalam satu waktu. Apakah yang dimaksudkan menghimpun 2 solat dalam satu waktu? Menggabungkan 2 solat. Maksudnya satu solat itu dilaksanakan dalam satu waktu saja. Solat zuhur dilaksanakan dalam waktu zuhur saja. Solat subuh waktu subuh saja. Tapi kepada siapa yang musafir, dia dibenarkan untuk menghimpunkan 2 solat tersebut. Contohnya, solat apa yang dibenarkan? Zuhur dengan maghrib, zuhur dan asar saja. Dan satu lagi ialah maghrib dan isyak saja. 2 itu saja yang boleh digabungkan. Masa mengikut kita. Kalau kita nak solat asar, kita nak solat zuhur dalam waktu asar dibagi sebagai solat jamak. Kita nak solat asar, kita nak solat zuhur dalam waktu untuk asar. Jamak apa? Boleh. Dibagi sebagai solat apa? Kita ada pecahan dia. Pecahan kepada solat jamak ialah 2. Satu solat jamak takhir, dan yang kedua ialah solat jamak takhir. Okay. So kalau nak ingat, takhir itu maknanya ialah mengakhirkan. Apa yang mengakhirkan? Kita mengakhirkan solat zuhur kita dalam waktu asar. Kita mengakhirkan solat maghrib kita dalam waktu isyak. Itu
yang dimasukkan dengan takhir. Okey. Okey. Jadi pembahagian solat yang saya buat tadi, solat jamak takhir dan solat jamak takhir. Menghimpunkan dua solat, iaitu solat takhir ialah kita solat zuhur, kemudian diikuti dengan solat asar pada waktu zuhur. Okay. Pada waktu pertama. Okay. Yang kedua ialah solat jamak takhir. Menghimpunkan solat yang pertama di dalam waktu yang kedua, iaitu kita melaksanakan solat zuhur dalam waktu solat asar. Okay. Kita tahu orang semua masih bersama saya ke ataupun saya bercakap seorang ke. Sampai ikutlah apa yang saya sampaikan ke slide sana. Okey, untuk kita tengok faham ke tak faham, saya nak tanya saudara yang berbaju biru sekali. Musafir, apakah yang syarat yang diperlukan untuk digelar sebagai seorang musafir? Perjalanan ditetapkan, bagus. Lagi, ada yang nampak? Apa yang nampak? Okey. Sila. Melakukan perjalanan melebihi 2 marhalah. Mas, ada lagi? Bukan berjuang, bukan ada niat untuk maksiat. Satu lagi, menetapkan destinasi kita. Okey, menetapkan destinasi perjalanan kita. Okey, nampak yang awak dapat tangkap. Okey, yang kedua adalah apakah yang dimasukkan dalam solat jamak? Saudara yang berbaju biru kan? Solat jamak, apakah yang dimasukkan dengan solat jamak? Ya, betul. Solat ketika musafir. Lebih sedikit. Solat jamak, apakah yang dimasukkan dengan solat jamak? Apa yang diberi kelonggaran? Siapa boleh jawab? Menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Itu yang dimasukkan dengan solat jamak. Okey, sekarang kita pergi kepada solat jamak takhir. Siapa boleh bagi saya contoh solat jamak takhir? Saudara yang memakai sekarang solat jamak takhir. Dalam waktu dia menimbulkan solat zuhur dan asar dalam waktu dilaksanakan solat itu dalam waktu pertama takhir artinya akhir ialah yang kedua lah, yang hujung. Okey, maknanya dia melaksanakan solat zuhur dan asar dalam waktu yang kedua. Waktu asar. Okey, waktu asar. Dia melaksanakan solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Itu ialah solat jamak takhir. Untuk solat jamak takhir melaksanakan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Okey. Okey, seterusnya ialah kita pergi kepada syarat buku je. Seterusnya kita pergi kepada syarat solat jamak. Okey, ada beberapa syarat yang wajib kita patuhi maka kita nak melaksanakan solat jamak. Ini kita bawa masuk solat jamak Sebelum kita masuk solat qasar. Ada satu lagi solat qasar. Solat jamak saja. Solat qasar yang kita akan masuk selepas ini. Untuk solat jamak takhir. Solat jamak takhir adalah kita melaksanakan solat pada waktu yang pertama. Iaitu kita melaksanakan solat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Okey. Okey. So, syarat yang pertama adalah mestilah dia mengikut apa yang dimaksudkan mengikut tertib? Mengikut susunan. Siapa duduk susunan dia?
Zuhur ke asar dulu sunat Zuhur. Jadi kita wajib mesti kena solat Zuhur dulu. Kemudian boleh kita solat asar. Yang kedua ialah niat menghimpunkan solat kedua sebelum memberi salam solat pertama. Maksudnya ialah ketika awak mengangkat takbir, lepas awak angkat takbir solat Zuhur, sehingga sebelum awak memberi salam, awak kena niatkan dalam hati, aku nak solat jamak takbir. Itu saja, aku nak solat jamak takbir. Zuhur asar pada Zuhur. Kalau ada tambah lebih banyak lagi. Tapi kalau awak niatkan dalam hati, cukup dengan niat saja. Niatkan dalam hati, aku nak solat jamak takbir sebalik. Lepas takbir salam ni. Okay. Bila tempoh yang sesuai kita nak niatkan tu. Eloknya mana takbiratul ihram. Tapi takbiratul ihram kita niat kita nak panjang. Jadi kita boleh niatkan bila-bila masa, tetapi mestilah sebelum memberi salam. Apa jadi kalau kita tak niat sebelum memberi salam? Bila dah bagi salam kita terus alamak, kita pun niat solat jamak takbir tadi. Batal. Solat Zuhur tetap sah, tapi solat asar tak dapat dilaksanakan. Dia kena tunggu asar, dia kena solat asar. Okey. So, kalau awak nak solat jamak takbir, pastikan awak kena niat dulu. Semasa dalam solat Zuhur ataupun semasa dalam solat Maghrib. Okey. Yang ketiga ialah mestilah dilaksanakan dengan serta-merta. Maksudnya ialah selepas awak memberi salam solat Zuhur, terus berdiri serta-merta. Jangan awak borak-borak dulu, borak dulu, tarik dulu, atau memuji zikir panjang, baca Quran dulu. Tak boleh. Mesti kena dilaksanakan serta-merta. Hatta kita nak berzikir pun, digalakkan lagi untuk kita terus solat asar. Okey, serta-merta itu. Yang keempat ialah masih dalam musafir. Apa yang dimaksudkan dalam musafir? Masih dalam perjalanan. Dia masih memegang status musafir. Dia masih ada empat syarat yang tadi yang kita bincangkan tadi. Okey, itu dalam solat untuk solat jamak takbir. Dan kita masuk kepada syarat untuk solat jamak takbir. Okey, itu syarat untuk solat jamak takbir ada sedikit berbeza. Iaitu yang pertama ialah niat mengerjakan solat yang pertama pada waktu solat pertama. Okey, niat mengerjakan solat yang pertama dalam waktu yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan niat mengerjakan solat pada waktu yang pertama? Siapa boleh cuba? Siapa yang boleh buat? Apa yang nak sampaikan dengan pada waktu? Anda kata, kalau makan. Bagus. Dia waktu Zuhur tu dia dah niat. Aku nak solat Zuhur ni dalam waktu asar. Dia mesti wajib niatkan dalam hati dia. Bukan niat solat akan takbir kan. Niat diletakkan dalam hati dia. Bukan diletakkan dalam hati dia. Aku nak niat solat Zuhur dalam waktu asar. Kalau dia tak niat, boleh kan dia nak solat jamak? Tak boleh. Dia kena niat. Sebab apa niat ni? Apa kepentingan niat ni? Okey. Dia punya hikmah ataupun dia punya sebab niat ialah bayangkan kalau kita belum solat Zuhur, kita tengah musafir. Kemudian tak jauhkan kita berikan. So, dalam kubur nanti kita akan ditanya. Pada hari-hari sekian, waktu-waktu sekian, kenapa tak solat Zuhur lagi? Apa kita nak jawab? Maknanya kita mati kakak lah panggil. Mati bukan mati secara turun khatimah. Pengakhiran yang tak berapa nak baik. Kalau kita tak solat. Okay. Jadi kalau kita niatkan, so dalam kubur ni boleh kita ada misalnya kita ada sebab yang kita solat. Kita boleh jawab lah. Saya niat dah untuk solat tapi saya nak solat jamak tak habis. Diberikan kelonggaran, dimaafkan.
pada waktu yang kedua. Solat asar dan solat isya. Okey. Yang kedua ialah kita dilaksanakan secara betul, dan yang ketiga ialah masih dalam musafir. Dan yang satu lagi saya nak tambah ialah semasa awal nak solat asar, maka dalam waktu asar awal nak solat jamaah akhir. Okey, awal solat asar dalam waktu asar, jadi dalam waktu asar awal nak solat jamaah akhir. Solat apa yang perlu awak dahulukan? Solat zuhur dulu kan solat asar dulu? Sampai jawab doa asar. Sampai jawab doa. Sampai tak jawab satu. Tak ada jawapan. Perempuan. Okey. Jawapannya ialah, ada tak kat kita boleh mengikut tertib? Tidak ada kan? Beza dengan yang pertama tadi solat jamaah takhir, ada mengikut tertib. Maknanya kita kena ikut tertib solat zuhur dulu. Jadi untuk solat asar tidak perlu, tidak mengikut tertib. Maknanya kita kena menghormati, kita kena mendahulukan Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu itu ialah solat asar. Dia tuan rumah. Dia dahulukan dia. Kemudian baru kita solat zuhur. Kalau saya nak solat zuhur juga, dalam waktu asar saya nak solat zuhur itu, kita buat solat asar. Kita solat jamaah akhir. Boleh tak? Boleh. Masih tak. Tapi sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya ialah solat asar dulu. Okey. Okey, kan kita pergi kepada yang kedua. Yang pertama tadi solat jamaah. Dah habis solat jamaah. Solat jamaah menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Terbahagi kepada dua, iaitu solat jamaah akhir dan solat jamaah asar. Sekarang kita pergi kepada solat qasar. Apa yang dimaksudkan dengan solat qasar? Memendekkan rakaat. Memendekkan rakaat daripada 4 kepada 2 rakaat sahaja. Ini saja yang dibenarkan untuk pendekkan. Jangan awal nak solat subuh nak pendekkan juga. Awal nak solat maghrib awal nak pendekkan juga, tak boleh. Hanya solat yang 4 rakaat saja dibenarkan untuk dipendekkan. Okey. Contohnya adalah solat zuhur, solat asar, solat isya. Ada 3 solat ini saja yang boleh dilaksanakan secara qasar. Kita niatkan dalam niat kita, aku melaksanakan solat zuhur jamaah takhir qasar dalam Allah Taala. Maksudnya ialah saja aku melaksanakan solat zuhur dalam waktu asar 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Jadi 2 rakaat itu tidak tahu itu ialah solat qasar. Sebab solat zuhur sepatutnya 4 rakaat saja. Okey. Okey. Itu syarat bagi solat qasar ialah pertama masih dalam musafir. Yang kedua, istilah solat tadi ialah solat yang 4 rakaat sahaja. Kalau solat 3 atau 2 tidak boleh. Kemudian dia mestilah berniat qasar ketiga takbiratul ihram. Bila takbiratul ihram? Bila takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Lupa yang keberapa? Berkali berapa? Yang kedua berdiri. Tegak. Yang ketiga takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram. Masa awak angkat takbir yang pertama dalam solat itu ialah takbiratul ihram. Masa awak mengangkat takbir itu, wajib awak diucapkan dalam hati semua niat. Niat untuk awak melaksanakan solat. Okey, dalam solat biasa, solat fardu yang biasa, apa yang perlu kita ucapkan dalam hati? Okey, cuba bagi niat yang benar. Niat yang benar pada zuhur saja. Saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala, ataupun makmum kerana Allah Taala, imam kerana Allah Taala. Okay. Itu yang penuh, yang terbaik. Tapi kalau kita rasa kita ni ada otak kita ni lambat panjang sikit, tak pick up mana, kita nak
diterapkan itu lambat. Jadi kita punya apa ini ada tiga benda saja kita perlu, tiga perkara saja kita perlu diterapkan dalam hati. Yang pertama ialah mesti awak kena sebut sahaja aku sembahyang. Okey, wajib awak niatkan hati sahaja aku sembahyang. Yang kedua ialah mesti awak sebut fardu. Okey, mesti wajib sebut fardu. Yang ketiga ialah awak itu kat solat apa yang awak solat? Solat zuhur. Sahaja aku solat fardu zuhur. Itu mana cukup daripada dan sah. Okey, kalau awak tak nak sebut 4 rakaat makmum kepada Allah Taala, boleh. Masih sah lagi. Tapi awak kena sebut juga makmum tu selepas dari takbiratul ihram. Kalau awak dah sebut makmum, apa akan jadi? Walaupun awak solat jemaah, tapi pahala awak pahala bersendirian, pahala individu. Solat tidak sah, tapi pahala awak pahala individu. So, nak dapat pahala berjemaah, awak kena niatkan jemaah makmum ataupun imam. Okey. Kalau saya sebut sahaja aku solat isyak, sah tak niat saya? Sahaja aku solat isyak. Sah tak? Tak sah. Okey, tak, jawapannya ialah tak sah. Kerana apa? Saya tak sebut fardu. Okey, saya tak sebut fardu. Dalam solat fardu kita ada berapa solat fardu? 5. 6 termasuk solat Jumaat. Okey, solat Jumaat solat fardu juga. 6 termasuk solat Jumaat. So dalam keadaan 6 solat ini wajib kita sebut fardu. Kalau solat selain daripada solat fardu, tak wajib ada solat apa? Solat sunat. Solat sunat tak perlu kita sebut sunat. Tak perlu kita sebut fardu. Jadi contohnya ialah solat sunat saja aku solat duha. Salat sunat. Okey, kita bagi contoh kita tu. Saja aku solat fardu 2 rakaat kepada Allah Taala. Saja aku solat fardu 2 rakaat kepada Allah Taala. Kalau fardu ada 2 rakaatnya. Solat yang 2 rakaat ada satu saja. Itu solat subuh. Sah tak saya? Ibu jawab dengan penuh confidence. Sah ke tak? Tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab saya tak menentukan solat apa yang saya nak solat. Okey, saya tak menentukan. Yang wajib tadi, walaupun awak semua sampai 4 rakaat, 2 rakaat kepada Allah Taala apa semua tu, tapi kalau awak tak sebut solat apa awak nak solat, tetap tak sah. Okey. Jadi fokus pada sini, awak kena sebut. Untuk solat pasal ni awak kena sebut namakan pasal ketiga takbiratul ihram. Okey. Contohnya ialah saja aku solat fardu zuhur pasal 2 rakaat kepada Allah Taala. Sah tak niat saya? Sah. Okey. Kalau tak sah niat apa yang berlaku? Tak sah solat. Okey. Tapi diberikan kecualian kepada orang yang belum tahu. Jika awak dah tahu, bila awak dah tahu, awak amalkan, pahala awak akan jadi lebih berjaya lah. Kualiti solat awak tu, maka solat awak tu lebih tinggi daripada orang yang tak tahu, yang tak belajar. Itu. Okey. Okey. Yang ketiga ialah dia tidak berimamkan imam yang solat tamam, iaitu solat penuh. Contohnya dia nak dia pergi ke ibu. Dia tinggalkan satu masjid. Boleh tak dia solat jamak solat pasal gitu? Dia nak ikut imam yang kat situ. Tak boleh. Sebab apa? Pada tahu itu ialah masjid. Masjid memang dia akan buat solat penuh. Okey. Jadi yang kedua ialah awak pergi airport. Surau airport. Awak tahu dalam airport tu kebiasaannya memang semua orang yang bermusafir. Semua solat jamak dan pasal. Jadi awak boleh ikut tak dia? Boleh. Sebab apa? Sebab kita tahu dia memang solat, dia memang musafir lah. Dia solat jamak dan pasal. Tapi kalau pergi masjid memang tak ada.
Di guru masjid surau kita buat solat jamak, waktu subuh tidak lagi. Lepas azan tu terus buat solat jamak. Ulama terus buat solat jamak tak ada kan. Lepas tu biasanya kita nak solat jamak, imam akan pandang dan sebut kita akan solat jamak dan qadar. Dia nak berikan makmum dia. Okay? Jadi bila makmum dia yang 4 rakaat pun boleh join tak solat dia? 4 rakaat boleh follow 2 rakaat kita. Saya masuk surau besok. Saya nampak ada orang solat sunat. Saya nak solat zuhur. Dia solat sunat 2 rakaat, saya solat zuhur 4 rakaat. Boleh tak saya nak follow dia? Boleh walaupun dia solat sunat, saya nak solat fardu. Walaupun dia 4 rakaat, dia 2 rakaat, saya 4 rakaat. Semua solat kita boleh follow. Kecuali satu saja solat. Sorry, 2 saja solat yang tak boleh follow. Yang pertama ialah solat boleh. Solat jenazah. Berapa solat jenazah boleh? Kaifiat dia, cara sana kita laksanakan ialah berbeza. Okay. Pernah kalau dalam solat ni? Pernah? Ada orang? Ada rukuk tak? Ada juga ke tak? Tak ada kan? Tidak hanya takbir 4 kali saja. Kemudian terus bagi salam itu disebut. Yang kedua ialah solat jamak. Solat apa yang kita ada ikut tu? Solat gerhana bulan dan matahari. Berbeza. Solat gerhana bulan dan matahari ni dia rukuk 2 kali. Dia rukuk 2 kali lah. Itu je. Beza dia. Rukuk 2 kali dan dia ada bahasa-bahasa ada. So, solat lain pun kita boleh follow. Okay. Betul? Okay, masih boleh follow ni? Kita nak gantung ni. Bagaimana? Okay. Okay. Contoh situasi yang pertama. Apakah dibolehkan solat jamak dan qasar bagi seseorang yang bermusafir menonton bola sepak? Tak boleh tidak nyatakan sebab dan boleh tidak nyatakan sebab. Siapa yang kata tak boleh? Kenapa asalkan dia tak boleh? Apa? Seseorang yang bermusafir. Maknanya setiap dia bermusafir. Boleh tak dia nak solat jamak dan qasar ketika niat dia nak pergi menonton bola sepak? Boleh sebab apa? Tidak ada unsur maksiat. Okay. Tidak ada unsur maksiat. Ini masih dalam silap ataupun berbeza pendapat di kalangan ulama. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Tapi di Malaysia kebanyakannya mengatakan boleh. Sebab bukan maksiat yang terlalu memang agak maksiat sebab nampak terlalu betul kan. Tapi kalau perempuan, kita menonton perlawanan boleh tembak perempuan, maka tak boleh. Laki tak boleh. Tak boleh solat jamak dan qasar apa? Sebab buku sampai apa? Tujuannya ialah maksiat lah. Kita tengok satu perkara yang maksiat, kita support, kita mengiyakan, kita memuliakan masjid yang ada maksiat. Ini tak boleh. Okay. Okay, boleh tak kita solat jamak dan qasar? Kenapa? Sebab apa? Sebab tujuannya macam tapi dia dah melebihi 61 jam. Dia nak balik hari pun, dia tak nak duduk tiga hari. Nanti ni. So, jawapan ialah tak boleh. Sebab apa? Sebab ini ialah konsep maksiat. Contohnya, bayangkan kalau dia setting ke apa dalam tu, ada dia pakai ubah ke dalam, tak kan? Pakai sisi. Jadi, itu dikira sebagai majlis ataupun destinasi dengan tujuan maksiat. Tak boleh solat jamak dan apa.
Okey, contoh yang ketiga. Ali membantu kereta daripada ITM dulu sehingga ke Kuching tanpa sedar. Dia tak sedar pun. Dan dia tidak ada niat untuk ke Kuching. Daripada pintu tu ni. Daripada pintu ke Kuching jauh ni. Tak boleh kita berikan sebab tidak menetapkan destinasi dia. Okey, dia tidak ada destinasi, dia tidak ada tujuan perjalanan dia. Dia dipanggil sebagai merayap lah dalam bahasa Johor ni. Okey, contoh. Contoh, saya nak balik Johor. Jumaat ni saya nak balik Johor. Saya pergi ke Johor, saya contoh yang terdekat lah. Sebab ni saya pergi tempat pertandingan bola sepak dekat Kuantan. Sebelum saya nak pergi ke Kuantan, saya singgah ke Kuching. Boleh tak saya nak tahu ada jawab dan Kuantan? Saya belum sampai lagi destinasi dia. Jawapannya yang boleh. Contoh yang kedua, saya dah sampai ke Kuching. Saya nak duduk di Kuching 4 hari. Tapi tujuan utama saya, destinasi utama saya ialah saya nak pergi Kuantan. Tapi saya nak tinggal ke Kuching sebab ada progression apa semua friendly selama 4 ke 5 hari. Boleh tak saya dalam sekolah? Sebab apa tak boleh? Ada pergi 3 hari. Okay. Saya nak pergi Kuantan. Dalam perjalanan tu saya tinggal ke Kuching sehari. Kemudian saya tinggal ke Samarahan sehari. Kemudian saya tinggal ke KLRT sehari. Kemudian saya tinggal lagi dekat Selayang sehari. 4 hari. Boleh tak saya dapat jawab apa-apa? Boleh tak? Saya tak bayar. Tujuan saya nak pergi ke Kuantan. Sebab boleh? Tidak melebihi bagus, tidak melebihi 3 hari dalam sesuatu tempat. Okey. Bila saya dah sampai ke LIA, tiba-tiba saya rasa saya nak pergi rumah kakak saya kat sana. Saya nak pergi rumah kakak saya kat sana. Saya tak dapat lagi destinasi saya. Dan saya duduk rumah kakak saya 2 hari. Dalam panjang 2 hari saya duduk kat rumah kakak saya tu, boleh tak saya nak terjam mana-mana? 2 hari. Jawapannya ialah boleh. Sebab apa boleh? Tidak melebihi 3 hari macam ni. Kemudian dia masih dalam perjalanan. Jadi kita tak salah kata orang ikut. Ikut saya. Tak boleh dah tinggal balik. Tak boleh dah nak tinggal. Tak boleh nak pergi balik. Tak boleh. Adakah kita macam tu? Tak. Kita ni fleksibel. Jadi kalau kita dalam perjalanan tu tiba-tiba ada kepentingan, ada keutamaan lain, kita nak buat, maka dibolehkan. Masih dalam safir. Okey, jadi rumah kakak saya 2 hari. Tiba-tiba berlaku satu perkara yang perlu saya duduk lagi sehari. So, saya duduk rumah kakak saya 3 hari. Dalam 3 hari saya nak jawab dan berapa? Boleh 3 hari ya, 3 hari. Masa 4 hari. Saya tak lagi. Asal rumah terbakar ke apa ke saya nak kena settlekan. Boleh tak hari keempat saya nak soal jawab dengan orang? Jawapannya ialah boleh. Okay. Sebab apa boleh? Perkara itu di luar jangkaan, di luar rancangan dia. Okey. Kemudian hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 macam tak settle lagi. Boleh tak saya salah jawab dengan orang? Hari ke-7 jawapannya ialah boleh. Sampai bila maksimum salah jawab masa? Baik. Sampai 18 hari maksimum. Okay. Bila sampai hari ke-19 tu, saya dah tak settle dulu tu.
Dan tak boleh soalan jamak dan kosong. Okey? Clear? Okey. Balik pada tadi, contoh tadi, saya nak ambil konten, saya tinggal putih selama 4 hari. Boleh tak saya soalan jamak kosong? Saya lagi konten, saya soalan jamak, saya tinggal putih selama 4 hari. Boleh tak saya soalan jamak dan kosong? Tak boleh. Sepanjang perjalanan, saya daripada Bintulu ke Putih. Boleh tak saya soalan jamak dan kosong? Kenapa boleh? Dalam perjalanan. Okay. Dan saya ada niat saya. Ada tujuan. Kalau saya tak ada tujuan, ini yang saya jalan selamat dan kosong. Saya rasa semua dapat faham jalan untuk. Saya nak tengok awak betul-betul faham ke tidak. Saya nak awak menjawab soalan yang akan diberikan. Okay, boleh keluarkan handphone masing-masing dan scan QR yang akan diberikan. Boleh kami masih sedikit lagi? Doa yang ada di hadapan kita cek. Kita masukkan nama masing-masing. Pastikan semua ada. Boleh tak? Masih belum ada yang masuk lagi. Kembali juga. Boleh tak? Siapa yang boleh masuk? Ada yang boleh masuk? Boleh tuan nama? Jawab nama.
Masih kosong lagi partisipan. Ada 6 kawan-kawan. Ada berapa? 25. Okey, ada yang belum masuk ni? Pastikan semua masuk kan? Semua masuk. Okey, dah. Dah, semua dah. Dengan apa tadi? Kalau masak tidak. Jadi ni kita ada kelas ni. Mudah? Sudah. Okey, kita akan mulakan kuis kita dalam masa 5 saat lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Keluar balik. Jangan masuk guna WhatsApp. Jadi saya dekat WhatsApp. Ada WhatsApp. Kita try masuk sekali pada link yang saya berikan. Boleh. Betul saya nak tanya sekali, boleh ke kita selamat sikit? Betul boleh ke? Boleh. Ada apa? Dapat dua. Nanti kita tidak.
Boleh? Ada apa tu? Okey, ada 14. Saya ada nak sebut apa dah? Akbar keluar. 14 lagi. Kita nak 29 orang. 29 orang. Baru 14 orang. Boleh? Boleh. Tak ada orang lagi. Sebelum. Ada sebelum tak? Okey, 29. Okey, kita mulakan sekarang. 1, 2, 3. Kita dah waktu dan objektif yang disediakan. Kita akan lihat siapa yang akan mendahului. Ada masa beberapa pertanyaan. Jawab dalam masa beberapa pertanyaan. Masih belum ada yang jawab lagi. Okey, nampaknya antara PBB yang mendahului. Jangan berbuka, tak boleh buka. Okey, kita jawab tadi kepada kemahiran kepahaman sendiri. Jangan dikit-dikit, jangan dikit-dikit. Nampaknya Afdan dan Zura telah mendahului. Amal sudah mendahului atas diri. Ayu atas diri. Mulakannya tu. Ada
yang nak jawab? Sahin Abdul Razik Bandi tahu Bandi aku ada aku ayo Bandi itu bilang oke, ada lagi yang menjawab yang kami boleh saya jawab. Dari kami yang secara menjawab lagi. Ini aku dengar semua lagi. Jangan meeting yang ibu nampak di bawah sekali tu. Jangan bicara saja. Siapa? Apa ada lagi siapa? Good. Okey, nampaknya kita dah ada pemenangnya. Pemenangnya ialah Nazaril. Apa? Oh, dia kedua. Oh, okey. Tak ada. Tak boleh. Jadi, dikualifikasi. Okey. Untuk pemenangnya ialah jatuh kepada Akbar Nasrullah. Jadi, sila ke hadapan Akbar. Bolehlah makan-makan daripada nanti macam bawah. Okey. Tanya kepada pemenang dan yang lain nampaknya masih ada yang belum dapat memahami sepenuhnya dengan ataupun kurang memahami apa yang saya sampaikan. Jadi untuk ini hanya 34% atau nombor yang tinggi lah 34% tu daripada 100% yang memahami apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Jadi untuk objektif kajian kita, objektif hasil pembelajaran kita, yang pertama sekali saya nak awak dapat menguraikan habis pada zaman pasal saya pasti kalau saya tanya awak dapat jawab tapi habis pada jamaah habis pasal apa pembahagian pada jamaah ini apa dia apa cara dia saya awak dapat jawab buat macam ni dan saya nampak macam ada yang belum menulis. Dia menggunakan kekuatan memori hafalan dia yang sangat kuat tu, yang boleh bertahan sampai 5 tahun, 10 tahun tu. Jadi menggunakan kekuatan hafalan dia bagus. Saya hargai, saya terima. Tapi kalau ada tak apa ingat tu, tolong tulis tolong tulis. Saya tanya yakin awak boleh ingat hari ni. Okey. Tapi saya tak yakin awak boleh ingat itu. Betul. Apa tak lagi? Bulan depan. Okey. Lepas tu pentingnya awak tulis. Walaupun awak tak faham waktu ni, awak sangat faham waktu ni. Memang waktu ni dia awak faham. Tapi kalau ada tanya tu, lepas ada tanya ni, okey kita dah buku
sikit lama-lama hilang. Jadi bila awak tulis, awak ada nota. Okay. Awak boleh gunakan daripada apa yang kita belajar. Okay. Okay, ada soalan? Okay. Sebab masa mula ada, yang boleh tanya lah. Okay. Kita tanya untuk teman kita pada hari ini. Terima kasih dan